Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara. Saya minta maaf ada sedikit gangguan. Apa khabar saudara semua? Saudara Azhar Al-Masri, minta maaf saya ada agak terlewat hari ni, ada gangguan. Tiba-tiba ada gangguan. Macam mana? Aduhai. Saudara like and share lah. Saudara Mat Nasiruddin, apakah saudara dapat mendengar suara saya? Sila like and share. Ataupun kalau tidak, anda boleh pergi ke Instagram. Instagram pun boleh tengok dekat Instagram. Tapi nampak gaya dah okey. Saudara Muhammad Farid Yaakob, saudara Man JB, apa khabar Man? Hafiz Basirun, waalaikumsalam. Saudara Shah Ibrahim, Raja Juma, waalaikumsalam. Openg Temu, apa khabar? Hamidah Ka. Harapan saya satu saja, tengok like and share sebab ada sedikit gangguan tadi tu. Saudara Mansur Wahab, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar? Waalaikumsalam ni, apa khabar? Kota Baru, sihat dah? Muhammad Fuad, ada pun salam dah tu from Shah Alam. Saudara Muhammad Fuad daripada Shah Alam ya. Saudara Seli Ahmad, saudara Arifin Abdul Halim, waalaikumsalam. Saudara Samuruddin, saudara Muhammad Aris Sanusi, setan kuning dengau. Kau dengar kau melakor ke? Saudara Samsul Anwar, waalaikumsalam. Begitu juga saudara Zailan Zian. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya jaka Ling Lang, saudara dari Penang. Saudara Raziah Jaafar, Rashidah, Fuad Rahman, apa khabar saudara? Baik, seperti biasa, saya mohon maaf kalau saya tak dapat memberi pencerahan satu persatu. Yang tak dapat saya santuni akan saya santun usai pencerahan malam ini saudara ya. Seperti biasa, saya harus memberi gambaran kedudukan hari ini tanggal 13 hari bulan November, hari Sabtu, iaitu hari yang ke-604 bumi bertuah ini dijengah oleh virus corona. Dan laporannya hari ini adalah sejumlah 5,809 jangkitan, ya, susut sedikit daripada semalam. Semalam 6,517, hari ini 5,809. Dan jumlah keseluruhan jangkitan mencapai 2,541,147. Sebab itu saya berpesan anda supaya agar sentiasa menjaga kebersihan diri kita, jaga keluarga kita. Saudara Muhammad Radhi, saudara Azmah Ahmad, saudara Din, terima kasih, suara okey. Begitu juga saudara Rajani Elektronik, terima kasih. Saudara Haji Hamidi, waalaikumsalam dari Semenyih, terang dan jelas. Baik saudara, untuk setakat hari ini 13 November, jumlah bulan ini saja saudara, jumlah jangkitan sudah mencecah 69,505 orang. Saudara berhati-hatilah. Baik, permulaan seperti biasa kita pergi pada e-commerce. E-commerce hubungi Al-Azhar. Siang tadi, petang tadi saya baru balik daripada Ijuk saudara. Badan rasa letih tapi janji memberi pencerahan, pasti saya harus memberi pencerahan ya saudara. Orang Perak, Raja Kamal, Raja Bazian, terima kasih saudara Muhammad Ali Jabar. Kalau saudara mempunyai produk, silalah hubungi Al-Azhar 0113304141 untuk mewawarkan produk saudara dengan Azhar. Haruman wangi-wangian dengan dia, anak-anak bongsu yang wangi sebab dia menjual wangian haruman setangi dan juga minyak wangi daripada Timur Tengah saudara, daripada negara-negara Arab. Juga bolehlah memesan renang tok ibunya ya saudara. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 0117114300. Dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara, hari ini saya mendapat bekalan buah yang cukup enak dan cukup manis ya, ni besar saudara. Ini adalah buah mangga daripada Australia, cukup manis seperti madu saudara. Ini untuk Lembah Kelang saja saudara ya. Di luar Lembah Kelang tak dapatlah. Itu daripada Kizinis Syauqi. Jadi kalau teman-teman yang berada di sekitar Lembah Kelang mau memesan buah-buahan daripada luar negeri, buah ceri yang dihantar pada saya cukup rangup, manis bagai madu. Saudara, harganya adalah pada harga yang di bawah harga pasaran. Saudara boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Buah-buahan ini akan sampai ke rumah anda ya saudara. Dan seperti biasa, hari ini tokoh jamu Kemaman. Ini untuk pria perkasa.
Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di talian 019-917-0449. Toko jamu Kemaman ini untuk pria perkasa saudara, iaitu akar kayu tongkat ali. Campurannya ginseng madura, mahkota dewa dan juga tongkat ali direbus untuk mengembalikan tenaga. Tongkat ali plus ginseng madura, mahkota dewa membantu menambah dan memulihkan tenaga, melegakan kepenatan. Ia untuk pria perkasa dan melegakan keletihan, kepenatan, kelesuan, melegakan sakit pinggang, lutut, sendi dan saraf, membantu membuang angin dalam badan, melawaskan pembuangan air kencing, membantu melancarkan peredaran darah sesuai untuk pengidap diabetes dan darah tinggi. Ini sebenar-benarnya produk ini dibuat oleh perniagaan Tok Ayah, tetapi diedarkan oleh Toko Jamu Kemaman. Tok Ayah ini, perniagaan Tok Ayah adalah di Endau, Johor. Saudara, begitulah kita saling membantu teman-teman kita berniaga. Doa saya, saudara Zul di Toko Jamu Kemaman meneruskan. Ijuk dekat Batu berapa dah tu? Rumah besan ke? Bukan rumah besan, saudara Mazai. Di Ijuk tadi adalah di kampung Mata Kucing katanya. Saudara, berhubung dengan saudara Zul, Toko Jamu Kemaman 019-917-0449. 019-917-0449. Jangan lupa saudara, ginseng, rebusan airnya untuk kelegaan, sihat badan. Saya tadi daripada Ijuk saudara, lebih kurang pukul 6 balik bekerja, dapatlah juga solat maghrib, buat isyak, lepas tu menangani isu-isu untuk saya bicarakan malam ini. Badan rasa letih, tapi insyaAllah dengan adanya madu cider apple, adanya madu habatus saudah yang dibekalkan oleh saudara Zul daripada Toko Jamu Kemaman, rasa segar saudara ya. Baik saudara, usai e-commerce. Cuma saya nak bagi tahu saudara, kalau saudara mahu saya hadir ke tempat saudara, sila hubungi Al-Azhar ataupun Siti Farehah. Al-Azhar boleh saudara hubungi 01 mana dia tadi? 011-330-41241 ataupun Siti Farehah 017-711-4300 untuk mereka menjadualkan saya punya jadual saya untuk bertandang ke tempat saudara. Tapi besok tak boleh saudara, sebab insyaAllah kalau ada rezeki saya akan bertandang ke Melaka saudara. Nak tengok produk saudara Farid katanya di dekat dia buat dodol katanya. Tengoklah macam mana. Saudara, usai e-commerce kita masuk tazkirah sedikit. Ini tazkirah yang singkat saudara. Kerana sebenarnya kadang-kadang kalanya diam itu adalah lebih baik daripada kita menjawab ataupun kita melayan orang untuk bertengkar. Kerana adakah orang yang selalu berdiam itu kadang-kadang orang kata orang yang bermasalah ataupun kerana dia tidak cerdik? Tidak saudara. Sebenarnya orang yang berdiam diri itu adalah di antara ibadah yang boleh dilaksanakan tanpa berusaha ataupun perlu bekerja keras. Kita kalau orang kata kita diam pun kita dapat pahala saudara. Berdiam diri adalah menjadi perhiasan diri, walaupun seorang itu tidak memakai sebarang alat perhiasan. Ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiam diri merupakan wibawa tanpa kekuasaan. Jadi bila berdiam diri juga adalah benteng yang menjaga diri kita walaupun tanpa pagar-pagar yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Jadi berdiam diri juga adalah satu kekayaan sebenarnya. Orang berdiam diri sebenarnya dia kaya. Nampak miskin tapi dia kaya saudara. Kerana dia tidak walaupun ada orang merendah-rendahkannya. Kerana berdiam diri juga adalah satu kerahatan buat malaikat pencatat amal. Berdiamlah diri anda agar dapat menutup sebagai sifat kebodohan dan aib diri kita. Jadi saudara, kalau orang kata pada kita diam lebih baik. Saudara, semoga tazkirah saya malam ini memberi sedikit manfaat kepada saudara. Seperti biasa saudara, kalau saudara terputus di Facebook, sila layari ke Instagram. Saya buat siaran ni 2 sekali di Instagram. Dan di Instagram ni sila share ataupun subscribe. Kadang-kadang di Instagram ni lebih jelas saudara. Maklum sajalah kadang-kadang hari ini sekarang ni dalam tempoh kempen ini Facebook sibuk. Banyak sangat live sana live sini ya.
Jadi kalau pencerahan ini terganggu, pergilah ke Instagram ya. Apa khabar saudara harimau berantai? Salam cencaluk tu besok insya-Allah. Itu kata harimau berantai Rozani, Habizalia, Syakilah Islam ya. Kita santuni sedikit. Ni saudara Hibil subuh tadi dihantar pada saya. Usai solat subuh saya dapat terima mutiara kata-kata daripada saudara Hibil. Kata saudara Hibil, rezeki itu adalah ujian. Rezeki itu adalah ujian, saudara. Dan kita mewah bukan bermakna kita mulia, saudara. Dan saat kita kesempitan bukan berarti kita ini hina. Segala-galanya adalah kalau kita sabar. Semua itu adalah ketentuan ilahi. Itu kata-kata mutiara daripada sahabat kita saudara Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil yang menghantar kiriman subuh tadi. Baik, saudara. Seperti biasa, salam impian moratorium ya saudara Ismail, Liz, Junaida, Rosi Yunus. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpan pekerja. Walaupun hari ini hari Sabtu, saya harus menyuarakan juga. Saya ingatlah saudara bahawa saya bersama-sama dengan anda untuk menuntut supaya pihak bank memberikan moratorium terakru untuk 6 bulan. Serta kalau sehabis mungkin agar kumpulan wang simpanan pekerja memberikanlah pengeluaran sejumlah RM10,000 kepada penyimpan yang berkelayakan. Ini keadaan sekiranya. Baik saudara, dan saya menasihatkan pada pimpinan negara jangan banyak boros berbelanja, kerana kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah Dondang Sayang dari Melaka. Dondang Sayang dari Melaka. Sebelum saya memberi pencerahan tentang Dondang Sayang dari Melaka, sebenarnya tadi saya terima kiriman pantun daripada saudara Nordin. Tapi saudara Nordin, saya minta maaf. Maklum sajalah dalam keadaan ini tiba-tiba terdelete, hilang. Bolehlah saya hantar besok, kita sama-sama berkongsi pantun saudara. Jangan marah Ayub. Kadang-kadang bila Mika menghantar, teman telah tekan, hilang. Itu keadaannya. Dan hari ini teman pula sibuk terlari sana terlari sini saudara ya. Jadi seperti biasa kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata pantun Pak Nazil? Kata Pak Nazil, kening dipantis si anak dara, berpakaian indah ke buku lali. Sindir protes pimpinan negara, tidak diendah apa peduli. Katanya lagi, lemak keladi bakar puyuh, goreng berencah kacang kelisa. Apa nak jadi orang Melayu? Asyik berpecah, berebut kuasa. Ini Pak Nazil dia mempersoalkan apa nak jadi pada bangsa Melayu ni? Asyik bergaduh, berpecah sama sendiri, berebut kuasa. Dan orang lain bertepuk tangan. Ya, saudara Hafiz, saudara Juh Hasri, Kiskam, Niza Fikri, saudara Ramli Yassin, saudara Hamidah Ahmad. Tak ada harapan KYC nak kuah. Wallahu a'lam bisawab. Kalau saya lah jadi Menteri Kewangan, memang saya dah bagi pun. Tapi saya cuma boleh mewawal ke saudara. Ya, saudara Muhammad Yazid Abdul Razak, Datuk, tolong komen jap. Dun nombor 6 Rembia. Dulu bekas Wabi Jalani menang atas tiket PKR. Sekarang ni dah calon BN pula. Sekejap lagi. Tolong ingatkan saya, dia Wabi Jalani, dia menyertai UMNO. Dia masuk UMNO. Sekarang ni dia bertanding kerana dah jadi UMNO, dia jadi wakil calon. Tapi kalau rakyat di situ suka dia, kita tak boleh nak kata apalah saudara. Tapi bagi saya secara peribadi, saya tidak berminat dengan orang yang melompat sana melompat sini. Saudara. Baik saudara, sebelum saya beri pencerahan lagi, kita masuk gedung ilmu dulu. Sebab ini adalah perkara atau kata-kata yang digariskan oleh pemimpin terdahulu, yang saya dapat daripada buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kerana pemimpin pada hakikatnya adalah pemimpin yang sesuai dengan ketentuan adat. Itu sepatutnya pemimpin Melayu, saudara. Menjadi pemimpin, dia harus menurut adat. Imannya kukuh, amal pun taat. Fikirannya mestilah jernih. Hatinya pun mesti bulat. Terhadap yang susah, ia berminat. Jadi kalau orang susah, dia akan berminat untuk menangani. Dan terhadap yang senang, tidak mencilat. Itu pemimpin Melayu yang diharapkan oleh warga tua kita. Dan mana yang jauh, ia perdekat. Dan mana yang jarang, ia perapat. Kalau dia jauh tu, dia dekatkan. Kalau dah jarang itu, dia perapatkan. Dirapat-rapatkan. Sesungguhnya,
pemimpin ini akan disanjung bila dijadikan pemimpin sentosa rakyat, dijadikan tua, ianya tepat, ia sesuai, benar, dijadikan tauladan, ia bersifat, dijadikan induk, besar manfaat, negeri sentosa, umat selamat. Kalau pemimpin kita mempunyai sifat yang sebegitu, maka insya-Allah negeri kita akan selamat, saudara. Jadi kita sambung lagi malam esok curipan kata-kata yang dinyatakan dan harapan pimpinan terdahulu, saudara, ya. Saudara Darmani, Rohani Shah, Muhammad Khairul Kamarudin, Saudara Amir Rashid, Hanif, Juzali Hashim, Ahmad Fauzi. Percayalah PH menang. Masing-masing ada. Tapi gini, saudara, sebagaimana saya biasanya saya harus memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke channel YouTube, maka itu adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun komen-komen yang anda berikan ini yang melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan daripada Kementerian Komunikasi, saudara. Jadi setiap suntingan, setiap tulisan anda, maka itu adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Bahawa ini adalah pencerahan politik yang dapatan saya daripada pembacaan, daripada pendengaran, laporan yang saya terima sekarang ni, banyaklah cerita pasal di Melaka. Sebab teman-teman saya dari Melaka mengirim cerita pada saya dan juga melalui pengalaman saya masa silam. Jadi paksinya, saudara, kalau saudara warga ataupun orang daripada parti-parti yang bukan UMNO, janganlah marah. Nak tahu, saya ceritakan sekarang apa yang berlaku sebab saya orang UMNO. Tentulah merit penciptaan saya itu nalurinya kepada UMNO. Bagaimanapun ini tidak akan menghalang saya atau menyekat saya untuk mengkritik jika ada pimpinan UMNO yang tak baik. Jadi bagi saya cuma prinsip kita, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan harapan saya, jangan kita marah rumah, jangan kita maki hamun parti-parti yang kita boleh sebut adalah pimpinan kepada parti tersebut. Pimpinan itu terpulanglah siapa, sama ada presidennya, timbalan presidennya, jawatan kuasanya, naik presiden, terpulang. Tetapi bukan parti. Saya amat berharap, saudara, bila kita bercerita tentang ini, kita jangan memburukkan parti-parti itu. Sebab semua parti itu diasaskan, ada dia punya asas perjuangan. Cuma mereka yang menangani parti tersebut, itulah yang membuatkan parti itu agak terkembang ambing, dan hilang daripada sasarannya. Saudara, saudara, kena ingat, hari ini adalah hari yang ke-98. Besok hari yang ke-99 dan hari Isnin nanti genaplah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berada di anjung kuasa di Seri Perdana sebagai Perdana Menteri. Genap 100 hari. Dan kita harus melihat, mengkaji sejauh mana beliau mencapai KPI ataupun matlamat sebagai Perdana Menteri, dan apakah jasa-jasanya dalam tempoh 100 hari itu yang terlaksana. Begitu juga dengan barisan kabinetnya, menteri-menterinya. Sebab itu, saudara boleh memberi sebarang komen, tapi cuma saya minta jangan maki hamun. Nyatakan secara tulus ikhlas. Kalau saudara kecewa dengan Kementerian Kewangan kerana tak dapat keluaran wang daripada kumpulan wang simpan pekerja, nyatakan, saya nama IC begini, saya kecewa dengan kepimpinan di Kementerian Kewangan yang berhormat mulia Tengku Zafrul, kerana tuntutan kami seolah-olah tidak dilayan. Asal tulis, saudara masuk dalam https://tinjauan soal selidik.mampu.gov.my/ms-minister. Jadi saya meluarkan, saudara juga membantu untuk masuk dan memberi pandangan. Dan pandangan ini akan dibaca, akan dilihat oleh Perdana Menteri. Lagi ramai masuk menyatakan pandangan, perasaan anda, maka tentulah yang Perdana Menteri akan melihat, paling tidak pun akan menarik keperhatiannya, saudara, ya. Saya harap jangan maki hamun. Jangan sekali-kali kita keluarkan perkataan-perkataan yang celupar, carut-mencarut, tak usah. Jadi saudara Abu Bakar Muhammad, podah only one side story, terpulanglah saudara. Saya dah cakap, saudara Abu Bakar, saya orang UMNO. Saudara nak marah saya macam mana? Sebab itu, kalau saya nak dengar, jadi janganlah sakit hati. Sebab kalau saudara nak dengar pujian tentang, saya cakap terus terang, kalau nak dengar pujian terhadap parti keadilan,
Iswadi ada. Begitu juga ada Pak Mustafa ke Pak Mustafa. Kalau saudara sayang pada PBM, bolehlah. Sekarang ni sahabat saya, saudara Ismi, dia banyak memperkatakan soal tentang PBM. Kalau tentang parti UMNO, tentulah saya, saudara Datuk Lokman Adam, saudara Syam Jalil. Kami orang UMNO, takkanlah kami nak maki amun parti kami, saudara. Jadi, saya cuma memberi pencerahan sekadar yang saya mampu, tapi berusaha untuk tidak jadi bias. Saudara Nuraidah Kamarudin dari Ipoh, Waalaikumsalam. Jadi, cuma saya harap janganlah maki amun. Dengar, rasa tak setuju, santuni. Cepat-cepat react. Imi kecewa UMNO bertanding solo. Okey, saudara Ismi dia kecewa UMNO bertanding solo. Itu pandangan dia. Masing-masing ada pandangan. Kita negara kita bebas untuk bersuara, cuma jangan carut-mencarut. Saya memberi pandangan saya, Ismi memberi pandangan Ismi. Saudara Lokman, pandangan Datuk Lokman. Saudara Syam Jalil, pandangan saudara Syam Jalil. Saudara Iswadi, bukan tak kata bagai nak UMNO dia lah balonya presiden dan sebagainya. Cuma dia tak, kalau dia kata UMNO, saya masuklah, dia tak usah kata begitu. Parti tidak ada salah saudara. Jadi kalau yang PAS ni setakat hari ni tak nampak pun. Saya nampak warga sahabat-sahabat PAS ni jarang mereka untuk membuat live dan sebagainya. Saudara. Kemudian DAP dulu ada sekejap. Dan sahabat saya dalam makmur. Dia mirip kepada DAP. Beginilah keadaannya, saudara. Jadi jangan marah. Saya pun tak pernah marah. Cuma kalau dia kata dia maki hamun parti, memanglah saya marah. Tapi kalau dia nak membongkar apa yang berlaku, sebagaimana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bongkar di Parlimen, kita dengarlah. Kita rakyat, kita juga perlu tahu. Dan tidak ada sesiapa pun di dunia ini yang sempurna. Saudara, ini saya ingin perjelasan saudara, ya. Sebab itu saya katakan, kalau saudara rasa sesuatu tentang Kementerian Kewangan, masukkan dalam https tinjauan.soalselidik.mampu.gov.my. Sebab tinggal 2 hari je lagi. Genaplah 100 hari Kabinet yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan jeda waktu beliau selama 100 hari berada di anjung kuasa Distrik Perdana. Setakat ini memanglah kita melihat bahawa beliau tak turun pun ke Melaka walau ada pilihan raya. Mungkin saya akan cuba nak bagi pandangan nanti, kerana keadaannya beliau dalam kerajaan beliau ada 3 parti. Ada daripada PAS, ada daripada UMNO, ada daripada PBM. Dan dia juga membuat unjuran ataupun perjanjian MOU dengan DAP, dengan PKR bersama dengan Amanah. Kalau dia hadir ke Melaka nanti, kalau dia bercakap bagi pihak UMNO, susah pula ni masuk dalam kabinet nanti. Mentilah kalangan menteri cakap tak patutlah yang berhormat kata parti kami begini. Mungkin sebab itu beliau mengambil keputusan tidak campur tangan. Memang pun saya katakan bahawa parti ini setiap Perdana Menteri tak semestinya jadi pemimpin kepada parti. Macam mana di Amerika, Joe Biden bukan presiden kepada Parti Demokrat. Begitu juga ni Pak Jokowi di Indonesia. Yang baru ni Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bertandang ke Indonesia. Parti beliau dipimpin oleh Megawati Soekarno. Di India pun begitu juga. Jadi banyak juga negara-negara di mana pemimpinnya tidak menjadi pemimpin kepada parti. UMNO sekarang ni dipimpin oleh Sri Zahid. Sebab itu saudara, kalau saudara maki Hamun Zahid tak kena pun, sebab beliau bukan jadi ketua kerajaan. Saudara, ya. Tapi Ismi nak orang UMNO ikut tunjuk. Itu terpulanglah. Saya ingat begini, tidak sesiapa pun boleh bersikap diktator. Sebab itu saya selalu katakan, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dia cuba nak terpulanglah. Bukan saya tak baca, saya baca dia kata dia nak begitu, dia nak begini. Kita boleh menzahirkan perasaan dan kehendak kita. Tapi jangan sekali-kali cakap kita orang akan ikut 100%. Itu diktator, saudara. Sebab itu saya melihat tadi ada satu kiriman daripada saudara Khairul. Dia kata, Datuk, saya dapat banyak kiriman dari rakan-rakan dan tawalan saya yang berada di Melaka. Ataupun yang bekerja di Melaka. Katanya rata-rata mereka memang mengharapkan pengeluaran one-off RM10,000 dari akaun kumpulan wang simpanan pekerja. Katanya masih ada lagi masa untuk BRA tu yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri berbuat sesuatu sebelum hari pembuangan undi 20 hari bulan ini. Sebab mereka semua menzahirkan kalau isu ini tak diselesaikan sebelum hari pembuangan undi, saya juga risau
yang Barisan Nasional akan menghadapi satu boikot yang membolehkan Pakatan Harapan kembali memerintah semula. Saya rasa ini salah. Sebab betul Datuk Yang Mahmud Datuk Ismail Sabri adalah daripada UMNO. Tetapi tiap-tiap keputusan yang beliau lakukan bukan keputusan UMNO. Itu individu beliau sebagai Perdana Menteri, sebagai kerajaan, as a government of the day. Sebab di Kementerian Kewangan itu Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul bukan ahli UMNO. Jadi kalau itu keadaannya, apakah kita nak katakan ini keputusan UMNO? Saya faham maksud yang Saudara Khairul zahirkan. Jadi saya harus memberitahu pada teman-teman, kalau rasa marah, nak boikot lah, nak kata macam mana. Saya tak mampu sebab anda yang berada di Melaka, anda yang menentukan. Tapi sayanglah kalau anda tak mengundi. Nyatakan apa-apa saja, sebab saya katakan ini adalah masanya suara rakyat kuasa keramat. Kita membuat keputusan, kita menghantar mesej kepada pimpinan negara melalui peti undi. Saudara Hanif Ledang, insan misteri aja duduk bawah tempurung. Roza, kalau pandangan saya Datuk Ismail Sabri gagal, pertama kita keluar. Saudara, kalau rasa gagal, hantarkan Kemirian sebagaimana saya katakan tadi. Saya melihat bahawa ini kerajaan pimpinan beliau. Kerajaan dengan parti, dua perkara yang agak berbeza. Benar, setiap parti politik itu berusaha untuk menggapai kuasa melalui pilihan raya, melalui peti undi, dan mereka akan berusaha habis-habisan untuk mendapat kuasa. Bila dapat kuasa, mereka akan memerintah. Itu impian. Tetapi bila terjadi sekarang ni, dalam kedudukan negara kita sejak pilihan raya 14 lalu, inilah kita alami. Saya nak kata saudara buat kesilapan, tidak. Nak kata rakyat buat kesilapan pun tidak. Tapi keputusan telah mereka ambil. Kerana mereka percaya kononnya bahawa Pakatan Harapan boleh memerintah dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan berantakan. Mereka mewujudkan langkah Sheraton dan sebagainya. Waktu itu UMNO tak campur pun. Saudara, sebab memang ada orang menuduh langkah Sheraton UMNO campur tangan. Tidak. Semua orang tahu orang yang mewujudkan langkah Sheraton itu siapa. Dengarlah tip macam mana Tan Sri Muhyiddin bercakap, ada scheme of thing-nya. Dia kata bahawa kita akan cari pengaruh kita. Orang UMNO ni, begitulah dia scheme of thing. Orang UMNO ni katanya kita bagi jawatan, bagi jawatan menteri, dia orang pun akan ikut pada kita lah. Itu kata dia. Dan malangnya waktu itu UMNO mempunyai wakil-wakil rakyatnya yang sebagaimana yang diduga oleh Tan Sri Muhyiddin. Maka berjayalah beliau menjadi Perdana Menteri. Kalau ahli parlimen semua berhati wajah macam saya, takkan terjadi. Saudara. Dan dalam keadaan itu, selepas itu ternyata pimpinan beliau gagal. Kerajaan Perikatan Nasional. Bila Kerajaan Perikatan Nasional gagal, UMNO lain tak ada, sebab kita tuntut nak adakan pilihan raya. Saudara, bukan UMNO berhasrat untuk memegang kuasa di Putrajaya dengan keadaan sekarang. Sebab UMNO tahu diri. Kita faham, kita sedar diri bahawa kita bukan parti yang dominan. Yang rakyat telah membuat keputusan, rakyat tak mau pilih kita. Tak apalah. Dan sekarang ini sepatutnya UMNO Barisan Nasional pimpinannya harus menangani rakyat. Itu yang saya kesalkan bila ada pimpinan kita tak turun pun ke Melaka. Sebab dah jadi menteri. Seolah dia pula jadi Perdana Menteri. Saudara Ismail Muhammad dari Terengganu, dia kata Tan Sri Muhyiddin takut untuk tekan button. Ugut saja. Itu memang perangai dia pun, saudara. Saudara Adi Muhammad, saudara Noki, Zaid Mun, ini Instagram. Saudara Zukri Ismail, PM ada kuasa dah tu, boleh je one off. Saudara Izam Hamid, saya bersetuju dengan saudara. He got all the power. Dia boleh bagi arahan. Tapi kalau dia tak nak buat, macam mana? Dan dia hanya sebagai naib presiden parti saya. Kalau dia presiden, lumat saya kerjakan. Sebab saya, bila saya bercakap benda begini, orang kata saya bias. Tidak, saya tidak mau bias. Memang dalam keadaan sekarang ni, saya katakan bahawa bila orang melihat kegagalan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri mentadbir, orang akan memalingkan pada UMNO. Dan lebih-lebih lagi selama hari ini pun bila orang bercakap soal kerajaan, semalam saya dah bagi terangkan, benda ni ada baiknya dan ada juga buruk. Sesuatu keputusan kerajaan, orang akan menundi kepada UMNO walaupun UMNO tidak mempunyai kuasa, walaupun bukan UMNO sebagai kuasa mutlak. Jadi bagi rakyat dalam fikirannya UMNO itu adalah kerajaan. Jadi itu bagi saya baiknya. Tetapi buruknya, kalau silap kerajaan itu, maka UMNO lah yang terpalit. Macam sekarang ni, betapa sukarnya
Pimpinan UMNO nak menjelaskan pada rakyat untuk pilihan raya di Melaka kali ini. Kenapa tidak beri kepercayaan sepenuhnya pada UMNO? Dan kita lihat bagaimana pula UMNO memerintah semula di negeri Melaka. Jika ini berlaku, kalau ada lagi kepincangan, balun. Bukan saya balun, saya lah akan mendahului membalun mereka. Bukan saya tak balun, saya balun. Saya macam di Perak pun, saya kadang-kadang telefon sebab kita semua ada kepincangan. Di samping saya telefon Yang Amat Berhormat Datuk Syarani. Dalam waktu begitu saya menyuarakan juga. Kenapa Perdana Menteri Besar Kelantan Perak tak menangani, tapi nak kata macam mana pula, sebab itu bukan bidang kuasanya. Macam saya dapat tahu sebuah syarikat di negeri Perak itu, dia bayar gaji pegawai dia 3 kali ansuran. Sepatutnya kena ada campur tangan kerajaan negeri, sebab syarikat itu berada di negeri Perak. Dan ini melibatkan sebuah syarikat, sebuah kementerian lagi yang menterinya daripada UMNO. Saya tak boleh menceritakan syarikat itu, mungkin mendedahkan saya boleh disaman pula menceritakan buruk pasal syarikat itu. Tapi itu berlaku, saudara. Jadi saya harus menceritakan kepincangan. Jadi ada pula kawan saya dari Melaka, dia bertanya. Ada kawan dari Melaka, dia tanya kenapa orang Johor tidak gemar sangat dengan Parti Pribumi Bersatu dan Perikatan Nasional, sedangkan Tan Sri Mahidin Yassin adalah tokoh dari Johor. Sebenarnya saudara, tak semestinya kalau saudara datang daripada Pahang, semua orang Pahang akan suka. Tak semestinya saudara datang daripada Kedah, semua orang Kedah akan suka. Tak semestinya semua orang Perak, kerana Presiden UMNO datang dari Perak, semua orang suka Presiden daripada Perak. Semua ini terpulang pada tindak tanduk kepimpinan. Jadi apa yang berlaku, memanglah sebenarnya ramai orang terperanjat bila Parti Pribumi kalah di Tanjung Piai. Sebab sebenarnya bila mereka mewujudkan Parti Pribumi itu, mereka nak jadikan seolah UMNO. Macam UMNO lah. UMNO ini dibaptiskan ataupun dinobatkan di Istana Johor. Jadi bagaimanapun pilihan raya yang lalu UMNO tewas, walaupun ia dinobatkan di Istana Johor. Tapi kena lihat dari segi sejarahnya. UMNO ini wujud pertama-tama sekali adalah untuk mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sebab itu warga UMNO dia akan bangun menentang siapa saja yang mencabar wibawa Raja-Raja Melayu. Itu nombor wahid. Yang kedua, memperjuangkan tentang untung nasib warga bangsa Melayu, khususnya Bumi Putra. Dan yang ketiga, mempertahankan perlembagaan negara. Ini paksinya. Dalam pada itu mungkin saya kata ada juga yang tersilau dalam kilauan melihat kekayaan yang ada, mulalah nak cekau sana cekau sini. Itu kesilapan mereka. Tapi jangan saudara kata UMNO. Dalam keadaan sekarang ini, sebab itu untuk pilihan raya di negeri Melaka kali ini, Presiden UMNO bersama pimpinannya menurunkan 84% muka baru dan muda, dengan harapan mereka tidak tersilau dalam kilauan akan datang. Kalau berlaku juga, kita kena ingat bahawa Presiden UMNO bukan Tuhan, bukan tahu orang ni macam mana, tapi kita melihat di tiap-tiap bahagian itu, lapisan bahagian kata ini orang yang sesuai. Okey, muka baru kita bagi peluang. Tapi kalau dalam perjalanan macam saudara kata tadi, tentang apa yang berlaku di salah seorang saudara Datuk Jalani tak silapnya, dia dulu dah bertanding pada PKR, kemudian dia melompat menyertai UMNO. UMNO terima. Saudara kena ingat penerimaan beliau itu waktu dalam keadaan kekecohan, kemelut politik di Melaka. Dan hari ini dia dah jadi ahli UMNO, dan di kawasan rakyat kawasan itu hendakkan dia. Jadi kena ikutlah. UMNO tak boleh nak kata no. Dan kalau lah dia ada kes korupsi dan sebagainya, makalah dia akan di-drop kan lah. Itu keadaan saudara ya. Jadi berbalik pada soalan yang dilontarkan tentang sehingga hari ini masalah di Johor, waktu Yang Berhormat Tan Sri Mohidin jadi Menteri Besar, banyak kesnya. Cuma kita malas nak singkit, kerana itu adalah urusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kalau mereka tak ambil tindakan, kita tak tahulah. Tapi mungkin kalau ada bermaklumat, orang tak ada buat laporan dan sebagainya. Kita parti, sebab itulah beliau dipecat. Mulalah dia tuduh ini. Sebab menurut Tan Sri Syarif Samad, dia cukup faham. Di Johor ni, dia kata Tan Sri Mohidin dia ikut dasar Tun Mahdi, iaitu dasar penguasaan. Jadi habis tanah-tanah katanya dikayakan untuk golongan kroni.
Dia bukan untuk membina harta untuk orang biasa. Jadi kalau orang Johor tak gemar sangat Nazimuddin, jadi apakah orang Melaka akan percaya? Terpulang. Ini curipan yang saya dapat. Sekarang ni yang agak kita harus melihat saya harus rakyat, warga Johor harus berhati-hati. Yang sering saya katakan adalah tentang insiden bumi hangus. Bumi hangus ini memang mau dijadikan berlaku. Kerana aku tak dapat, kamu pun tak dapat. Sedangkan dia tahu bahawa Perikatan Nasional dia tidak mempunyai pengaruh. Partinya baru diwujudkan. Parti macam PBM. Parti, kalau saya kata setahun jago, orang marah kat kita. Dan dibantu oleh PAS. PAS tidak ada pengaruh di Melaka. Pilihan raya lepas pun tak ada satu kursi pun dia menang. Tapi mereka nak jadi abang besar. Cari jalan supaya rakyat undi mereka supaya UMNO ini tidak boleh berjaya. Kalau UMNO tak berjaya, maka dapatlah pada Pakatan Harapan. Itu bagi dia, pada dia, biarlah putih mata, jangan putih tulang. Kita ni biar berputih tulang, jangan berputih mata. Dia tak ada. Janji aku tak dapat, semua tak dapat. Jadi terpulang pada rakyat Melaka, sama ada nak ikut style mereka, nak melihat bumi ini hangus. Dan saya dah ceritakan bahawa macam di Melaka, Yang Berhormat Lim Guak Eng, Lim Kit Siang, beliau sebenarnya orang Melaka dah tak terima. Sebab itu dia lari ke Pulau Pinang, dia lari ke Ipoh. Sejarah ada. Lim Kit Siang pernah bertanding di Ipoh. Kemudian dia bertanding pula di Pulau Pinang. Waktu di Pulau Pinang, baru datang tu, orang Pulau Pinang tak terima dia. Sebab itu dia punya langkah padang kota gagal. Tapi akhirnya mereka berjaya. Dan hari ini Pulau Pinang diperintah oleh DAP dah masuk penggal kedua. Dan sampai hari ini agak sukar untuk menebus kembali. Dan kita tengoklah apa nak jadi. Tetapi itu berlaku di Pulau Pinang. Ini membuatkan warga di Melaka kecewalah dengan keluarga Lim ni. Sebab itu isteri Lim Guak Eng pun sudah tidak lagi bertanding. Dan jadi sebab itu bila pengaruh DAP ni kurang. Dan dalam DAP pun saya dikabarkan ada perbalahan. Nampak gayanya tahun 2021 ini adalah musim parti-parti politik berbalah. Dan saya juga terdengar memang benar gabungan itu adalah untuk memastikan supaya UMNO ini tumbang. Dan bila ada pula, saya tak dapat pengesahan, tapi bila saya baca ada kawan-kawan beritahu kalaulah Perikatan Nasional ni ada calon-calon yang menang, maka dia akan menyertai Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan di Melaka. Silakan. Saya tak ada masalah sebab orang macam ini mereka tidak mempunyai pendirian. Mereka tidak mempunyai pendirian yang tegas. Kita ni kalau kita tak mau, kita tak maulah. Kalau mereka menang, biarlah mereka mentadbir. Saudara kena lihat UMNO waktu UMNO ditumbangkan, ditewaskan dalam pilihan raya 2018. Pilihan raya umum yang ke-14, UMNO tidak mampu membentuk kerajaan. Yang Berhormat Datuk Seri Najib dengan rela hati menyerahkan kuasa pada Tun Dr. Mahathir. Tidak ada sebarang insiden perbalahan. Tidak ada sebarang insiden gaduh-gaduh. Tak ada. Bahawa kita merasakan rakyat memilih. Berilah. Dengan harapan apa yang diunjurkan, apa yang dibina selama ini, kemakmuran negara ini dapat diteruskan demi untuk rakyat. Waktu itu kalau kita melihat, kalau UMNO waktu itu nakkan kuasa sangat, scheme of thing mengikut style Nazimuddin, maka bukan tak boleh beli, boleh beli. Tapi itu bukan cara UMNO. Saudara, jadi bukan cara kita untuk mendapat kekuasaan. Okey, bagi. Dan ternyata 22 bulan apa yang berlaku. Saya tak nak repeat, jadi orang fed up lagi-lagi cerita 22 bulan. Tapi ini jangan lupa, ini sejarah. Sejarah ini tidak boleh dibohongi. Bagaimana kehidupan. Memanglah waktu kita menghadapi pilihan raya 2018, itu permulaan ekonomi sudah pun mula merosot. Tetapi apabila hilangnya kestabilan politik, sebab waktu itu yang selalu saya katakan, kerajaan Pakatan Harapan waktu itu yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir adalah satu kerajaan yang tempang dan songsang dari segi budaya demokrasi. Budaya demokrasi yang majoriti menguasai yang minoriti. Tapi ia songsang kerana parti PBM cuma ada 13 kursi, dia nak memerintah parti yang mempunyai banyak kursi macam Parti Keadilan. Seperti juga dengan DAP. Keadilan waktu ada 51 kursi dan parti DAP waktu itu ada 42 kursi. Tapi dia nak perintah juga. Dan minoriti yang kecil nak menguasai yang besar.
Jadilah ketempangan. Bila tempang, pentadbiran tak stabil. Jadi masing-masing takut. Orang buat begini, maka lantiklah orang ni jawatan ini, orang ni lantik jawatan ini, orang ni jawatan ini. Jawatan yang dilantik itu bukan pada merit, tetapi kerana ketakutan, kerunsingan bahawa kalau tak kena gaya nanti, aku akan diusir. Jadi, terjadi juga akhirnya dalam langkah Sheraton. Usai langkah Sheraton, wujud pula langkah, ini sebelum langkah Sheraton. Bila langkah Sheraton berlaku, naik Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin datang dengan penuh ketakutan kerana waktu itu banyak orang mengatakan dia tidak mempunyai majoriti. Tapi dia degil macam sekarang. Dia rasa dia boleh lagi. Dia masih Perdana Menteri. Dia boleh menjadi Perdana Menteri yang baik. Kononnya, akhirnya apa berlaku selama 17 bulan. Selama 17 bulan, warga negara kita berada dalam keadaan yang cukup malang. Betul, dia menginherit, dia mengambil daripada Pakatan Harapan yang sudah bermasalah. Ekonomi dunia sudah bermasalah. COVID menyerang. Tapi cara mereka menyantuni tidak menyantuni sebagaimana kalau UMNO lain caranya. Kalau UMNO sebagaimana Datuk Seri Najib unjurkan. Itu yang Datuk Lokman Adam kata, Datuk Najib mula-mula awal tu diikut. Tapi kerana dia takut populariti Datuk Najib meningkat, maka tak nak ikut. Datuk Seri Najib kata buat begini. Ini mengikut pengalaman sebab kita mengutamakan rakyat. Ini yang kita khawatir berlaku di Melaka nanti saya. Kalaulah sesuatu berlaku, rakyat menolak kita, kita berlapang dada, tak ada masalah. Jadi saya mendapat satu kiriman saudara. Satu kiriman saya, ini orang kata rahsia bagi saya. Kalau dah masuk dalam dalam viral dalam internet ni, saya rasa ini bukan rahsia lagi, tentang bagaimana ada satu pertemuan antara pimpinan tertinggi Perikatan Nasional tentang pertama sekali isu siapakah calon Ketua Menteri kalau Perikatan Nasional menang. Jadi Tan Sri Muhyiddin mencadangkan Datuk Rafiq sebagai calon Ketua Menteri. Tapi Tuan Guru Haji Adi dan Datuk Seri Azmin Ali nakkan Datuk Mas Emriati jadi Ketua Menterinya. Jadi namun begitu, nama Mas Emriati ditolak pengurusi Muhyiddin kerana dia kononnya adalah bekas UMNO, akan ada penentangan. Jadi Susah Agung bersama Ketua Penerangan Datuk Seri Azmin berjanji akan bantu dana dan gerakkan kerja pulihkan imej MAS. Itu usaha mereka lah. Jadi Susah Agung maklumat awal agensi menunjukkan Barisan Nasional mendahului. Mereka sedar. Sebab itu saya kata sekarang ni UMNO memang mendahului di Melaka saudara. Namun usaha harus dibuat agar Barisan Nasional tidak kuasai negeri Melaka. Ini sedang mereka lakukan. Kemudian Tan Sri Muhyiddin maklumkan bahawa sasarannya mereka mahukan minimum 4 kerusi. Saya kata, kalau kau masuk bertanding, nakkan sasaran cuma 4 kerusi, nak buat apa? Sebab itu saya katakan, rakyat Melaka jangan tertipu. Apa yang dia boleh buat kalau dengan hanya bermodalkan 4 kerusi? Melainkan untuk mengharu birukan suasana politik. Macam mana kata PAS nak jadi the kingmaker. Tak setuju ikut cakap kita tarik sokongan. Ini akan cuba mereka lakukan. Jadi kestabilan politik tidak terlaksana di Melaka usai pilihan raya nanti. Artinya kalaulah PN mereka cadang, saya rasa tak dapat pun. Terpulanglah. Tapi mereka berhasrat katanya nak datang 4 kerusi. Kalau dengan 4 kerusi, mungkin mereka akan bersama dengan Pakatan Harapan dalam membentuk kerajaan. Jadi dengan 4 kerusi ini mereka akan mengharu birukan pula Pakatan Harapan. Ataupun balik kepada UMNO dengan Barisan Nasional, tubuh kerajaan. Mereka mulalah buat tarik tali, kena ikut cakap dia gini, tidak, tarik sokongan. Sampai bila kestabilan politik boleh berlaku di Melaka? Sebab itu rakyat Melaka harus membuat keputusan yang tuntas. Yes or no. This time, kenapa tidak? Beri peluang kepada UMNO. Itu saja. Walaupun dan sekarang ini dapatan saya, terus terang saya cakap, bahawa saya menerima kiriman daripada kawan-kawan, laporan bahawa setakat hari ini UMNO Barisan Nasional mendahului kepimpinan untuk menang di 15 kawasan Dewan Undangan Negeri. Cukup untuk menubuhkan kerajaan. Tapi bagi saya, kalau 15 kursi adalah masih lagi rapuh. Sebab itu pekerja-pekerja, tenaga-tenaga, kaki-kaki kempen hendaklah berusaha sedaya mungkin supaya kursi-kursi dia menang ini kalau boleh biar 17. Kalau 17 itu satu kepimpinan yang dominan, yang tidak akan tergugat. Jadi selama 5 tahun, dasar-dasar untuk memimpin negeri Melaka itu dapat terlaksana.
Ini saudara Nurul Kamarudin. Cuba cerita baru media nak tekan butang. Ini cerita orang marah. Saya juga terkejut sebab beliau latar belakangnya bekas Menteri Besar, bekas Timbalan Presiden UMNO. Saya tidak mahu menafikan beliau pernah jadi Timbalan Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri, dan pernah disokong oleh UMNO untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi ternyata kepimpinannya macam budak-budak. Apabila bercakap, dia marah sangat dengan Tan Sri Sari Samad. Bila dia kata bahawa jangan jadi bodoh, perkataan bodoh. Saya seorang pemimpin, kalau dia boleh mengeluarkan kamu bodoh, orang ni fikiran yang bodoh, saya tidak menghormati beliau. Ini pemikiran yang cukup cetek, yang menggambarkan dirinya. Masa dia daripada menteri dulu pun dia boleh berkata, awak nak kata saya bodoh pun katalah. Sebab kedegilan dia untuk tidak menyantuni hasrat nurani rakyat. Kerana waktu itu negara berada dalam keadaan kemelut kehidupan yang terlalu sukar. Rakyat hidup susah, terkurung, tak boleh bergerak kerana dengan lockdown yang separuh masak kena Datuk Najib. Maka rakyat dapat merasai. Tapi dia boleh jawab selama je dekat kaca TV. Kalau orang nak kata saya bodoh, katalah. Tapi dia tak akan tolerate, dia tak akan ikut cakap. Dan hari ini dia kata, itu Syahril tu orang bodoh lah. Dia tak tahu bahawa saya ini presiden parti. So what? Kalau you benar-benar ada kuasa nak tarik sokongan di Johor, teruskan. Sedangkan di Johor, tuanku pun dah bagi titah. Tuanku Johor kata, jangan sekali-kali buat sesuatu kemungkaran, jangan dilakukan onar dalam politik di Johor. Saya masih ingat lagi waktu merasmikan Dewan Undangan Negeri. 2 bulan lalu, tuanku dah bertitah. Tuanku kata, jangan buat sesuatu. Kalau buat, itu kuasa sultan, negeri dia. Dia boleh bubarkan Parlimen Dewan Negeri, tak ada masalah. Dan kalau bubar, saya cakap terus terang lah. Kerana onar yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin, saya rasa rakyat Melaka, rakyat Johor akan menghukum beliau. Sebab itu saya rasa saya bersetuju dengan pandangan saudara Nur Hairi, iaitu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO di Kelantan. Ini cara UMNO, kalau boleh kita tak nak maki-maki hamun orang lah. Kata Pemuda Kelantan, beliau menyifatkan tindakan Presiden Parti Peribadi Bersatu itu Tan Sri Muhyiddin itu, yang mencabar veteran UMNO Tan Sri Sari sebagai ugutan yang tidak baik. Tak perlu ugut-ugut. Rasa betul-betul nak marah sangat, tariklah. Kita pun tak ada masalah. Tapi kata saudara hari, tak baiklah nak ugut-ugut. Jadi sebagai seorang bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin tidak perlu bertindak sedemikian walaupun dalam keadaan yang beremosi. Tak eloklah nak cabar. Kenyataan saya tekan butang sekarang kerana Johor jatuh. Dan didakwa dikeluarkan beliau adalah amat memalukan. Saya tak tahulah bagaimana penyokong-penyokong tega kepada Parti Perubumi ini, apakah mereka tidak malu mempunyai presiden yang sebegitu. Saya kalau dari Datuk Zaid Hamidi buat kenyataan begitu, mestilah kita songsong. Tapi saya melihat keadaan sekarang, apa yang nyatakan oleh beliau itu tak begitu inilah. Saudara. Sebab tu saya kata, elok kita cerita tentang dondang sayang Melaka. Di Melaka sekarang ni saya agak terperanjat. Dan memang semua parti-parti politik sudah merasa marah. Ini satu hal lagi. Dan tentulah tumpuan ini kepada Khairi Jamaluddin. Beliau sebagai Menteri Kesihatan. Saya tak tahu apakah ini arahan daripada Khairi Jamaluddin atau apakah ini arahan daripada Tan Sri Muhyiddin, sebab dia adalah sebagai pengurusi Pelan Pemulihan Negara. Saudara, apakah ini arahan daripada Perdana Menteri? Saya tak tahu. Sebab kalau nak berkempen pun tak boleh, pakai baju pun tak boleh. Di mana ada logikanya? Dulu dia mengatakan bahawa kita akan melihat dari segi data dan sains. Jadi buktikan pada kita data dan sains bahawa kalau kamu pakai baju berlambangkan parti politik, maka jangkitan COVID-19 ini boleh berlaku. Ini bagi saya satu benda yang dangkal. Satu pemikiran yang tidak bijak daripada seorang pemimpin yang membuat peraturan. Kita dalam keadaan pilihan raya seperti macam pilihan raya umum. Sepatutnya ada kelonggaran. Betul, sekarang ni banyak pusat-pusat operasi yang dibuka oleh Parti Perikatan Nasional diarahkan tutup kerana ada jangkitan lah katanya, disyaki ada cakap. Itu masalah mereka. Tetapi bagi saya, kenapa mesti kalau orang tu pergi berkempen pakai baju, mesti ditahan, mesti tidak diizinkan. Kenapa? Sehingga kan calon tak boleh pakai baju parti dia. Waktu begini,
Saudara, jadi, dan kalau kita tengok, jadi Suruhanjaya Pilihan Raya pun satu hal juga. Boleh pula gambar Tan Sri Muhyiddin dengan poster terpampang besar. Apa ni? Abah, apa ini? Kasih dan sayang warga Melaka. Apa benda ni? Bila masanya COVID-19 ni suka melekat pada baju ahli politik yang berlambangkan, sama ada daripada UMNO ke, PKR ke, Keadilan ke, DAP ke, PPN ke, PAS ke. Sejak bila? Saya hairan bila SOP ini diwujudkan. Saya cakap terus terang, saya minta maaf lah kali ini. Yang ini kalau itu arahan daripada Khairy Jamaluddin, ada satu menteri yang cukup dangkal, yang tidak berpijak di bumi nyata bahawa kita menghadapi musim pilihan raya. Kalau ini datang daripada Datuk bekas Menteri Kesihatan yang jadi Menteri Sains dan Teknologi, juga saya katakan ini dangkal. Kalau ini datang daripada KKM, maka ini juga satu keputusan yang dangkal. Kalau ini juga datang daripada keputusan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, juga satu tindakan yang dangkal. Musim kita rakyat pemimpin politik untuk mencari pengaruh. Berilah mereka cari pengaruh. Kenapa ditahan? Ni seolah jentera parti tak boleh bergerak. Jam, saudara. Jentera parti tak boleh bergerak. Jadi suasana pilihan raya tidak terasa. Faham mereka mahu curb ataupun mahu mengekang supaya penularan COVID-19 ini tidak terjadi. Tetapi bagaimanapun, kalau semua orang ikut SOP, tak ada masalah. Kenapa kita takut pada bayang-bayang? Saya tengok ni Yusmadi dari PKR. Ini akibatnya saudara Yusmadi daripada Parti Keadilan, dia minta dikaji semula MOU Pakatan Harapan dengan Datuk Ismail Sabri. Akhirnya Perdana Menteri yang menerima masalah. Apabila kalau Parti Keadilan, Parti DAP dan Parti Amanah tarik sokongan dan membatalkan dia punya MOU. Sebab rakyat sekarang marah. SOP pilihan raya di Melaka disifatkan sebagai cukup merapu. Merapu lah saya kata. Tak ada kena-mengena lah antara lambang parti dengan COVID-19. Memang cukup tak masuk akal. Dan saya melihat sekarang ni, dalam keadaan begini, tiba-tiba bila Tan Sri Muhyiddin kata nak tarik sokongan, saya dah bagi tahu berkali-kali dulu lagi. Sewaktu langkah Sheraton, UMNO memilih sebenarnya untuk diadakan pilihan raya. Saya mungkin terlupa. Ni macam-macam yang ada ni, tiba-tiba nak marah tak pasal apa hal. Memang UMNO nakkan pilihan raya umum. Kita nakkan pilihan raya umum. Sebab itu bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kita bagi jeda waktunya. Presiden UMNO dah bagi tahu pada Tan Sri Muhyiddin, hendaklah diadakan pilihan raya umum selewat-lewatnya bulan Ogos. Kalau tak berlaku begitu, kami akan tarik sokongan. Itu jelas. Dan sekarang ni sudah bulan November. Kalau dia nak tarik sokongan, tariklah. Apa ada masalah pada kita? Ini gambaran sebenarnya. Jadi saya nak beritahu kedudukan setakat ini, laporan daripada Melaka yang saya perolehi, bahawa kedudukan di Melaka, Dondang Sayang di Melaka, insya-Allah UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan. Boleh membentuk kerajaan, saudara. Kerana terkini dari Melaka, DAP memanglah dia akan kekal selesa dengan saya tak tahu macam mana dia tulis. DAP kekal selesa dengan 5-2, iaitu 7 kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka. Ataupun paling tidak, dia kata DAP akan beroleh kejayaan di 5 kerusi. Itu memang betul. Cuma 5, bukan 7, bukan 8. Malahan kita tak tahu sedang berantakan berlaku di sana. Jadi sebab itu mereka ragu dengan kenyataan Tok Mat yang tidak menolak kemungkinan untuk membina kerajaan negeri Melaka, yang saya katakan semalam, dengan parti-parti daripada Perikatan Nasional. Saya kata tak ada keperluan. Kalau nak bersama dengan Pakatan Harapan, tak ada masalah. Sebab mereka akan mendapat jumlah yang agak besar. Sebab UMNO akan dapat 17. Dan Pakatan Harapan akan ada 11. Jadi 28 kerusi. Kalaulah dua parti ini bercantum, tak ada siapa pun boleh gugat dah. Tak ada siapa nak jadi kingmaker pun. Sebab kalau bercantum 17 kursi yang UMNO miliki, Perikatan Pakatan Harapan, PKR, Amanah dan DAP ada 11, cantum, habislah majoriti, tak ada pembangkang pun. Tetapi Parti Keadilan ataupun Parti Amanah ataupun DAP tidak boleh menjadi huru-hara. Kerana kalau mereka keluar pun tak ada masalah. UMNO still majority dengan 17 kursi. Sebab itu saya berharap agar supaya tenaga, para pengempen, mereka yang bergerak
mencari undi ni, pertingkatkan. Jangan duduk selesa. Saya bercakap begini, kadang-kadang saya kata, boleh ke saya katakan, kalau saya kata nanti, UMNO ni dia dah relax pula. Tapi saya yakin, jentera UMNO sedang bergerak sekarang. Dapatan saya, bahawa katanya DAP selesa di Macap Jaya, di Air Keroh, di Kesidang, Bandar Hilir dan Kota Laksamana. Tapi agak sukar di Dun Duyung. Walaupun dulu mereka telah menguasainya. Sebab ada pertarungan sengit, ada 6 penjuru. Begitu juga di Dun Bemban. Juga ada pertarungan sengit melibatkan 5 penjuru. Jadi bagaimanapun ramalan awal. Ini ramalan awal saudara ya. Kajian di negeri Melaka menunjukkan Barisan Nasional selesa. Selesa di 10 kerusi. Manakala Perikatan Nasional tak ada. Minta maaf lah, saya jangan marah pada saya. Bukan saya one side. Tetapi Pakatan Harapan selesa pada kedudukan 5 kerusi. Jadi kita 10, DAP 5, Pakatan Harapan 5, 20. 8 lagi, let's fight for the race. Kerana selesanya amanah pula tu di 2 kerusi. Jadi kalau amanah 2, UMNO 10, DAP 5, PKR 5 dan whoever caught. Jadi UMNO akan dapat 7. InsyaAllah kita akan menjadi majoriti. Berusahalah ke arah itu. Bagi saya insyaAllah kalau ada rezeki, tak ada halangan, insyaAllah besok saya akan bertandang ke Melaka untuk saya memberi laporan keadaan sebenarnya. Saya berhasrat untuk berjumpa dengan beberapa orang calon-calon yang bertanding di Melaka. Nak tengok, saya tidak suka berjumpa dengan sebenarnya, berjumpa dengan calon. Cuma yang saya nak jumpa dengan Cikgu Ali. Datuk Ali ni sebab saya tengok kenyataan-kenyataannya lembut orangnya. Tidaklah begitu bersifat macam Tasimuddin. I press the button. Bahawa akan berlaku pilihan. Ini bagi saya ugut, tak payahlah. Rakyat dah muak dengan politik ugut. Jadi bagi saya, mereka yang berada dengan Perikatan Nasional, sebaik mungkin forget about it lah. Jangan sesiakan undi anda, sebab dapatan saya, laporan yang saya terima, ini bukan laporan daripada orang UMNO, saudara. Teman-teman saya daripada kalangan warga jurnalis. Teman-teman saya pemerhati politik. Pakar-pakar yang selama ini mereka turun ke gelanggang membuat survey kedudukan sekarang ini. Jadi kenapa perlu dibuang duit undi tak ada pasal? Kukuhkan supaya UMNO Barisan Nasional ini mantap supaya dapat mentadbir dengan baik. Dan kita kalau mereka jadi pembangkang, kalau Pakatan Harapan dengan 11 kerusi, maka mereka akan jadi pembangkang yang mantap juga. Jadi UMNO Barisan Nasional tak boleh buat sembarangan. Dan pentadbiran kebaikannya terserah untuk rakyat. Dah saya katakan, UMNO perjuangannya dari rakyat untuk rakyat. Kita sambung lagi malam besok seusai saya balik daripada Melaka. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.